Salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 yang bertajuk Pengurusan Sumber Manusia. Dalam slide ini, cikgu hanya akan menerangkan tentang pengenalan, definisi pengurusan sumber manusia serta peranan PSM dalam perniagaan. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Pengurusan sumber manusia itu adalah PSM, juga dikenali sebagai pengurusan modal insan. Apa yang perlu difokuskan dalam pengurusan sumber manusia ini adalah keperluan tenaga kerja serta pengurusan dalam pembagian kerja. Maka itu, ianya perlu dirangka, dirancang, dilaksanakan secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat perniagaan yang disasarkan. Seterusnya kita pergi kepada 1.1 iaitu definisi PSM. PSM ini adalah satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Kepentingan PSM. Terdapat 6 kepentingan PSM, iaitu pertama, sumber manusia sentiasa mencukupi. Kedua, sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini. Ketiga, pengagihan sumber manusia secara berkesan. Keempat, kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Kelima, prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Dan keenam, tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Baiklah, kita beralih pula kepada 1.2 iaitu peranan PSM dalam perniagaan. Terdapat 9 peranan PSM dalam perniagaan, iaitu pertama, keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerja dan deskripsi tugas. Kedua, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Ketiga, prestasi pasukan. Keempat, latihan peningkatan kemahiran. Kelima, membentuk persekitaran yang positif dan harmoni. Keenam, pemantapan budaya profesional. Ketujuh, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Kelapan, pemberian insentif yang munasabah. Dan kesembilan, pemberhentian kerja. Kesembilan peranan ini cikgu akan kupaskan satu persatu. Kita pergi kepada peranan pertama, iaitu keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Dalam peranan pertama ini, apa yang perlu diambil kira oleh pengurusan adalah teknik dan proses pemilihan, iaitu di mana hanya calon yang berkelayakan sahaja dipilih. Kedua, deskripsi tugas. Untuk para pekerjanya menjalankan tugas dengan cekap dan kontrak menarik adalah bagi memastikan kesetiaan pekerja. Peranan kedua ialah membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Semua ini
adalah dengan mewujudkan semangat berpasukan untuk mencapai indeks pencapaian utama iaitu KPI pasukan yang menjadi petunjuk kepada prestasi pencapaian kerja. Selain itu, perlu wujud kerjasama dari aspek perkongsian pengetahuan, pengalaman dan kemahiran untuk mencapai sasaran pasukan. Peranan ketiga adalah prestasi pasukan, iaitu ianya dapat mempengaruhi produktiviti, kuantiti dan kualiti pengeluaran. Prestasi dan motivasi boleh dipertingkatkan melalui latihan dan kursus secara insentif. Keempat adalah latihan peningkatan kemahiran, iaitu ianya boleh dilakukan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Juga boleh dilakukan latihan sambil bekerja bagi melengkapkan diri pekerja dengan kemahiran dan pengetahuan yang khusus. Peranan kelima adalah membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni bagi meningkatkan produktiviti, motivasi dan kepuasan kerja. Dan juga dapat mengurangkan kesilapan tugas dan tekanan kerja, membolehkan pekerja menjana idea baru dan mampu menjalinkan hubungan lebih baik dengan pihak luar. Peranan keenam adalah pemantapan budaya profesional melalui amalan kerja iaitu seperti beretika, berintegriti dan mementingkan kecemerlangan. Contohnya, konsep pengurusan Jepun seperti Total Quality Management iaitu TQM, Kaizen dan 5S. Peranan ketujuh, menggalakkan kreativiti dan inovasi bagi pembangunan bakat pekerja seperti menerusi pelbagai aktiviti, sumber pembiayaan pendidikan, menambahkan pengetahuan dan kemahiran kepakaran. Selain itu, pekerja yang kreatif dan inovatif dapat memantapkan pencapaian organisasi melalui tambah baik hasil produk dan perkhidmatan untuk memberi persaingan perniagaan lebih baik. Juga perlu diberikan ganjaran dan penghargaan kerana sumbangan, aktiviti dan motivasi kerja mereka. Peranan ke-8 adalah pemberian insentif yang munasabah. Fungsi ganjaran kepada pekerja adalah supaya dapat meningkatkan pencapaian prestasi perniagaan dan meningkatkan motivasi dan kesetiaan pekerja. Selain itu, skim kesihatan dan keselamatan adalah bagi menjamin atau melindungi kebajikan pekerja dan mewujudkan kesetiaan pekerja dan persekitaran kerja yang harmoni. Peranan ke-9 adalah pemberhentian pekerja seperti persaraan, penamatan perkhidmatan secara sukarela, penamatan perkhidmatan secara tindakan disiplin, serta pemecatan terhadap pekerja. Pekerja akan diberikan ganjaran atau pampasan setimpal oleh majikan seperti bayaran gratuiti, persaraan dan pencen, serta tanda penghargaan atau sumbangan mereka. Oleh itu, perlu ada sistem pemberhentian kerja yang sistematik supaya tidak ada pembaziran sumber manusia untuk mewujudkan suasana harmoni dan
hubungan baik antara majikan dan pekerja dalam perniagaan. Seterusnya, murid-murid, kita pergi soalan pengukuhan yang cikgu ambil dari buku teks muka surat 9. Di sini juga cikgu selitkan teknik menjawab bagi memudahkan murid-murid menjawab mengikut teknik yang betul. Okey, berdasarkan soalan pertama, kata tugas untuk soalan tersebut adalah terangkan. Bagi kata tugas terangkan, jawapan murid mesti ada fakta diikuti oleh huraian. Jadi, sekiranya 4 markah, bererti jawapan pelajar mesti mempunyai 2 fakta dan 2 huraian, barulah cukup untuk mendapat 4 markah. Bagaimana cara pelajar menulis jawapan tersebut? Mulakan jawapan anda dengan tulis kepala soalan, iaitu kehendak soalan, diikuti dengan fakta dan seterusnya huraian, serta penanda wacana seperti selain itu, di samping itu. Ini adalah jawapan untuk soalan pertama. Okey, cikgu akan tunjukkan cara menjawab yang betul. Okey. Peranan Encik Khalid selaku pengurus sumber manusia bagi menentukan keperluan pekerja dalam syarikat Komputer.com Sendan Berhad, itu adalah kepala soalan atau kehendak soalan. Jadi murid-murid hendaklah mengambil semula kepala soalan atau kehendak soalan. Adalah mengadakan latihan peningkatan kemahiran. Ini adalah fakta. Maksud dia, selepas sahaja kepala soalan, mestilah jawapan murid diikuti dengan fakta dan juga huraian untuk meningkatkan produktiviti dan motivasi pekerja. Ini adalah huraian. Selain itu, ini adalah penanda wacana untuk kita masuk ke fakta yang kedua. Jadi, harap murid-murid semua faham apa yang perlu dilakukan oleh murid. Sila lengkapkan jawapan bagi soalan tersebut mengikut teknik jawapan yang betul. Kita beralih pula soalan kedua, iaitu kata tugas dia menggunakan berikan. Kata tugas berikan. Jawapan murid mesti fakta sahaja. Jadi, sekiranya 4 markah bererti jawapan murid mesti mempunyai 4 fakta, barulah mendapat markah penuh 4 markah. Bagaimana cara murid menulis jawapan tersebut? Seperti yang cikgu katakan untuk soalan pertama, mulakan dengan kepala soalan atau kehendak soalan, barulah diikuti dengan fakta. Jadi kita tengok jawapan untuk soalan kedua ini. 4 punca yang mungkin menyebabkan wujud isu pusing ganti dalam kalangan pekerja bagi perniagaan tersebut ialah persekitaran yang tidak positif. Okey. 4 punca sehinggalah perniagaan tersebut itu adalah kehendak soalan. Persekitaran yang tidak positif itulah adalah fakta. Jadi,
Diharap pelajar sudah faham bagi teknik menjawab kata tugas berikan. Sila lengkapkan jawapan bagi soalan tersebut dengan menggunakan teknik menjawab yang betul. Kita beralih pula soalan ketiga, di mana soalan ketiga ini menggunakan kata tugas cadangkan, syorkan, sarankan. Bagi kata tugas ini adalah bentuk soalan, pandangan atau idea yang boleh diaplikasikan dalam sesuatu isu. Jadi, jawapan murid hanya huraian sahaja. Hanya huraian sahaja. Jadi sekiranya 12 markah, bererti jawapan murid mestilah mempunyai 12 huraian. Barulah pelajar dapat markah penuh 12 markah. Bagaimana murid menulis jawapan yang betul? Mulakan dengan kepala soalan ataupun kehendak soalan, kaitkan dengan situasi. Mengapa perlu buat sedemikian? Kerana jika tidak ada atau tidak mengaitkan, murid akan dikenakan 1 markah penalti. 1 markah penalti ini maksudnya markah murid akan ditolak 1 markah. Jadi, pastikan murid mulakan dengan kehendak soalan. Diikuti dengan huraian pertama dan menggunakan penanda wacana, kemudian diikuti dengan huraian kedua dan seterusnya huraian ke-12. Baiklah, ini adalah contoh jawapan. Tindakan yang boleh diambil oleh Encik Khalid untuk mengatasi masalah tersebut, ini adalah kehendak soalan. Adalah seperti membentuk persekitaran yang positif dan harmoni, kerana persekitaran yang kondusif atau selesa dapat meningkatkan motivasi dan mengurangkan tekanan pekerja. Ini adalah huraian. Selain itu, penanda itu adalah penanda wacana. Murid-murid perlu menggunakan penanda wacana untuk memulakan jawapan baru. Okay. Selain itu, Encik Khalid boleh memberi ganjaran kepada pekerja agar pekerja dapat meningkatkan pencapaian prestasi perniagaan. Ini adalah huraian kedua. Di samping itu, ini adalah penanda wacana untuk memulakan huraian yang ketiga. Jadi, pelajar perlu ingat, perlu ada kehendak soalan, huraian, penanda wacana. Jadi diharap pelajar boleh faham. Seterusnya, sila lengkapkan jawapan murid dengan teknik jawapan yang betul. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap pelajar dapat menyiapkan tugasan pelajar dengan menggunakan teknik menjawab yang betul seperti yang cikgu sudah terangkan tadi. Sekian dan terima kasih.